السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي، فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي، فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي، فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه. فتعرضت له، فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، فأمكنته من نفسها، فوقع عليها فحملت. فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال جريج: ما شأنكم؟ فقالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال جريج: أين الصبي؟ فجاءوا به. فقال جريج: دعوني حتى أصلي. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به،
وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب قال لا أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وصبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي وأقبل إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع ثم قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها فهنالك فتراجع الحديث. قال إن ذلك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih. Hadis ni panjang dan hadis ni adalah hadis yang kita biasa dengar, tapi kita biasa dengar cerita, kita tak rajin dengar hadis dia. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata di kalangan Bani Israel yang bercakap ketika dalam doi, budak-budak bayi yang bercakap ketika dalam buaya, dalam doi cuma 3. Nabi kata di kalangan Bani Israel. Maksud tak kira semua. Kalau kira semua ada lagi. Contohnya budak yang menjadi saksi apabila Nabi Yusuf dituduh berzina dengan Zulaikha. Budak itu tak termasuk dalam hadis ni sebab dia bukan kalangan Bani Israel. Daripada kalangan Bani Israel ada 3 kali jadi budak yang bercakap sedangkan masih duduk dalam doi, umur belum boleh bercakap, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala bercakap budak-budak ni. Yang pertama dia kata Isa bin Maryam, Nabi Isa sendiri. Dia bercakap apabila mak dia dituduh sebagai perempuan jahat. Nabi Isa alaihi salam bercakap mempertahankan kesucian mak dia Maryam. Satu. Yang kedua wasahibu Juraij, dia kata kawan kepada Juraij. Juraij nama kita semua biasa dengar. Bila cerita pasal satu orang yang terkena fitnah kerana mak, di antara cerita yang popular ialah cerita Juraij. Juraij juga terfitnah. Satu budak kecil masih duduk dalam doi menjadi saksi melepaskan Juraij daripada dituduh dengan fitnah liar. Hadis ni dia nak cerita kejadian sebenar yang menimpa Juraij ni. Juraij ni siapa? Dia ni satu orang abid. Abid maksudnya orang yang kuat ibadat. Dia kata wa kana Juraij rajulan abidan. Juraij ini adalah satu orang lelaki yang abid, yang kuat ibadat pada Tuhan. Dia daripada kalangan Bani Israel. Fattakhadha sawma'ah. Kuatnya dia ni beribadat sampai peringkat dia pergi buat satu pondok, satu rumah asin untuk dia nak beribadat, tak mau kacau dengan benda lain. Ataupun dalam bahasa ini disebut sebagai uzlah, berkhalwah. Dia berasa serabut duduk dalam masyarakat yang macam-macam ni. Dia bawa diri dia pergi duduk satu tempat, dia nak konsentrate
ibadat pada Allah. Ini dibuat oleh Juraij. Dia keluar daripada orang ramai, dia pergi buat satu rumah, satu pondok kecil untuk dia nak beribadat kepada Allah. Fakana fiha, dan dia duduk dalam pondok itulah hari-hari. Fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Ini cerita yang jadi. Satu hari dia kata Juraij tengah semayang, mak dia mai. Faqalat ya Juraij. Bila mak dia mai di rumah dia, mak dia panggil dia. Mak dia kata ya Juraij, Juraij, mak dia panggil. Faqala, kata Juraij dalam hati dia, pasal dia tengah semayang, dia tengah semayang sunat, mak dia mai. Berkata dia dalam hati dia, ya Rabbi ummi wa salati. Dia kata ya Allah, dia kata dalam semayang dia ingat dalam hati dia, ya Allah, dia kata ummi, hak mai duk panggil tu mak aku, wa salati, sedangkan aku tengah semayang, dia kata. Fa aqbala ala salati. Maka Juraij ingat mak yang ni semayang menghadap Allah. Allah besar pada mak lagi. Maka dia teruskan sembahyang dia. Itu Juraij punya ingat macam tu. Fansarafat, mak dia tunggu balik. Panggil, jenguk tengok duk semayang tak sudah-sudah, mak dia balik. Falamma kana minal ghad atathu wa huwa yusalli. Esok mak dia mai lagi di pondok dia ni, mai duk semayang juga Juraij ni. Faqalat ya Juraij, mak dia panggil Juraij, panggil lagi. Faqala ay rabbi ummi wa salati. Macam tu juga dia, Allah dengar orang tua ni mai lagi. Dia kata wahai Tuhanku, ummi, panggil tu mak aku, wa salati, aku tengah semayang. Fa aqbala ala salati, dia semayang terus. Falamma kana min al-ghad atathu wa huwa yusalli. Hari ketiga mak dia mai lagi, dia duduk semayang juga. Faqalat ya Juraij, mak dia macam tu juga panggil Juraij. Faqalat ay rabbi ummi wa salati. Macam tu juga Allah, dia kata orang tua ni tiap-tiap kali mai aku tengah semayang. Ya Allah ya Tuhan, aku ni duduk semayang ni, mak aku panggil macam mana ni? Fa aqbala ala salati, dia semayang sunat juga. Faqalat, mak ni sudah kata Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Oh, mak sudah keluar doa tu. Mak dia kecil hati, mai sekali panggil tak berhenti semayang, esok mai pula panggil tak berhenti semayang, mai lagi hari ketiga panggil tak berhenti semayang. Hari ketiga mak dia sudah hangat, mak dia sudah hot, mak dia kata Allahumma la tumithu. Ya Allah ya Tuhan, jangan bagi mati anak aku ni, hatta yanzura ila wujuhil mumisat, sehinggalah dia melihat muka perempuan jalan, perempuan jahat. Itu dia. Marah punya pasal, kecil hati punya pasal, marah punya pasal. Mak sudah doa macam tu. Tuan-tuan, bukan zaman Juraij saja, zaman lah pun ada. Mak marah ke anak ni, marah-marah sampai terbit kalam tak elok di mulut. Dia kata hang ni memang anak yang tak guna, menyusah aku. Tu doa tu. Tu doa tu. Kemudiannya anak tu jadi jahat. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Doa kita bertepatan dengan masa mustajab doa. Jadilah anak macam yang kita kata. Ini satu pengajaran awal-awal kita kena ambil lah. Mak Juraij pun macam tu. Pi sehari duduk semayang, tak berhenti. Pi hari kedua macam tu juga, hari ketiga macam tu juga. Hari ketiga keluar di mulut dia, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan bagi mati anak aku ni, melainkan sebelum mati biar dia ni terfitnah dengan perempuan jalan. Fatadzakara Banu Israil Juraijan wa ibadatah. Ni hadis ni dia nak cerita. Dia kata di kalangan Bani Israil ni, Juraij ni menjadi sebutan mereka. Menjadi sebutan. Pasal apa? Pasal ibadatah, pasal ibadat dia. Di kalangan Bani Israil dalam masyarakat mereka ni, kalau nak cerita contoh orang baik, tak ada contoh yang lebih baik daripada Juraij. Oh, mereka kata bagus sungguhlah, nak cari lebay macam tu, nak cari alim warak macam tu zaman kita ni tak ada lah. Juraij ni bagus sungguh.
Kisah alim dia, kisah kuat ibadat dia ni menjadi bahan sembang pada Bani Israel zaman tu. Wa kanat imra'atun baghiyun yutamathalu bihusniha. Kebetulan pada zaman tu juga ada satu orang imra'ah, ada satu orang perempuan yang baghi, jahat, jalang, perempuan kotor. Yang dia ni yutamathalu bihusniha. Kalau orang nak cerita pasal perempuan cantik, maka dialah perumpamaannya. Itu cerita. Cantiknya perempuan ni pada zaman tu kira menjadi buah mulut orang juga. Balik ni cerita pasal kalau nak kata orang alim zaman ni, inilah dia Juraij. Zaman tu juga kalau nak cerita pasal perempuan cantik, ni dia perempuan ni. Dia ni hebat tang alim dia ni hebat tang cantik dia. Tapi perempuan cantik ni, dia ni imra'ah. Dia satu orang perempuan yang bari. Dia kata yang jahat, yang melampau. Faqalat, kata perempuan jahat ni, dia kata in syi'tum la aftinanna. Perempuan jahat, nama pun perempuan jahat. Dia pergi kepada Bani Israel ni semua, dia jumpa di kalangan Bani Israel ni ada juga yang tak suka dekat Juraij ni. Ada. Zaman lah pun ada. Dia tak suka orang baik. Dia tengok orang pakai serban, dia tak suka. Dia tengok orang pakai jubah, dia tak suka. Dia tengok orang ni nampak religious, nampak beragama, dia tak suka. Dia ada satu penyakit, dia tak suka orang baik. Zaman tu pun ada. Dia tak suka dekat Juraij, ada. Maka perempuan jahat ni pergi jumpa geng tak suka ni. Dia pergi offer depa. Dia kata in syi'tum la aftinanna. Dia kata siapa mau, aku sanggup. Aku offer, aku tawarkan diri aku untuk menjadi fitnah kepada Juraij ni. Benar ni jadi macam tu. Dia nak berbetulan dengan hak mak dia sebut tadi. Dia nak jadi begitu. Fata'arradat lah. Maka dia pun pi duk tayang body dia. Fata'arradat ni maksudnya pi duk tayang. Pi duk buat show di depan Juraij ni. Dia pi duk layong, dalam bahasa kita kata dia pi duk layong depan Juraij ni. Dia orang segak zaman tu. Pergi lalu depan Juraij saja, lalu layong, buat jatuh, pergi duduk batuk-batuk depan Juraij. Dia nak menarik perhatian Juraij, suruh tengok dia. Fata'arradat lahu, maka dia pun pergi duduk tayang di depan Juraij ni. Falam yaltafit ilaiha. Tapi yang kata Juraij ni tak beralih muka pun tengok perempuan ni. Dia orang baik sungguh, bukan dia buat baik. Dia baik sungguh, dia tak rasa nak tengok benda-benda macam ni. Fa'atat ra'iyan. Perempuan jahat ni tak puas hati pasal Juraij ni tak layan dia, maka dia pergi cari satu gembala. Satu orang duk gembala kambing kat dekat tu, dia pergi cari ra'i ni, penggembala ni, kana ya'wi ila sauma'atih. Kebetulan gembala tu duduk tak jauh dengan rumah Juraij, dengan pondok Juraij duduk ni. Fa'amkanathu min nafsiha fawaqa'a 'alaiha fahamalat. Dia pergi, dia buat jahat dengan gembala ni, maka akhirnya dia mengandung anak gembala ni, perempuan jahat ni. Falamma waladat, bila dia bersalin, dia beranak anak zina dia ni, qalat, dia pergi dekat orang ramai, dia kata huwa min Juraij. Dia kata ni anak ni anak Juraij. Dia kata, oh kena juga. Kena. Walaupun lelaki nak kena bukan susah. Main satu perempuan, dia habang kat orang ramai, dia kata ni, hampa tengok nampak lebay tu, ni anak dia ni. Pai lah kita. Bukan pi. Pai. Pai tu kira habis. Orang hak dengar ni, dandan tu, dengar-dengar. Oh, dia kata berlakon aja lah, ada buat baik. Dandan. Orang mudah percaya benda macam ni. Susah nak kelingkup orang ni senang. Nak buat baik susah tuan-tuan, nak buat jahat senang. Baik. Fa'atauhu fastanzaluhu wa hadamu sawma'atah wa ja'alu yadribuna. Orang kampung ni dengar macam tu, oh depa kata duk tunjuk alim, duk tunjuk warak, duk tunjuk kuat ibadat. Rupanya macam ni kerja dia. Jom kena. Fa'atauhu, maka mereka mendatangi Juraij ni. Fastanzaluhu, depa heret dia buat turun daripada pondok dia. Wa hadamu sawma'atah, depa peruntuh pondok dia. Wa ja'alu yadribuna, dan depa pukul Juraij ni 3 suku maut. Tuan nampak? Senang untuk kita main sentimen orang sebenarnya.
Satu orang dalam masyarakat pandai bercakap sikit, dia boleh main sentimen orang. Dia boleh bagi orang marah, dia boleh bagi orang sedih, dia boleh, kalau dia pandai. Bahayanya orang macam ni. Dia bercakap di depan masyarakat ramai ni, dia fikir tak panjang. Lebih-lebih lagi buat main benda yang sensasi, lagi orang nak cepat percaya. Bila buat main cerita kata Juraij yang hampa nampak baik ni sebenarnya jahat, telinga pakat pasang semua nak dengar. Oh betul ke? Mai perempuan ni pula dukung anak depan semua orang, dia kata ni anak Juraij ni, Juraij yang hampa kata baik sangat tu, inilah anak dia dengan aku. Puak ni tak sembang panjang dah, pakat tapa pi, depa heret dia bawa turun, depa peruntuh pondok dia, wa ja'alu yadribuna, depa balun dia 3 suku maut. Faqala Juraij, dalam duk kena balun tu dia bercakap lagi Juraij. Dia kata ma sya'nukum. Dia kata apa hal hangpa ni? Ni apa cerita ni? Aku dengan tak tahu kepala ekor dia kata aku dengan tak tahu apa ni, tak tahu hampa pakat mai rumah aku, heret aku, buat pulang peruntuh pondok aku. Hampa pukul aku sampai macam ni pasal apa? Dia kata aku tak tahu apa. Nampak tak? Faqalu zanaita bihadhihi al-baghi. Dia kata, hang berzina dengan perempuan ni. Dia kata, fawaladat minka. Ni anak dah keluar main ni, apa cerita? Nampak? Emosional. Tak dengar dah Juraij nak kata apa, cerita sebenar macam mana. Pipi kita godam dulu. Dah nampak betapa sentimen manusia dimainkan, ada manusia yang menjadi korban dan Juraij yang menjadi mangsa. Qala Juraij kata aina sabi, nanti sah kita, dia kata mana budak yang kata anak aku ni, aina sabi, mana budak ni? Faja'u bihi, depa angkat bawa main ni anak hang pun tak kenal anak hang sendiri. Faqala Juraij da'uni hatta usalliya, aku minta izin sah, aku nak pergi sembahyang. Tuan-tuan nampak orang bagus-bagus minta tolong dia pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bagi penjelasan perempuan-perempuan pun orang tak dengar, orang duk kata dia jahat. Dalam suasana macam tu tak usah kata apa lah. Orang dah hukum dia salah. Tempat mengadu ada lagi satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Juraij kata da'uni, tinggal aku sat, biarkan aku sat hatta usalliya, ismayang sat. Falamman sarafa atas sabi, habis semayang dia main ke budak kecil ni, orang kata anak dia. Fata'ana fi batni, dia jolok perut budak tu. Fata'ana, tikam, jolok perut budak tu. Waqala, dan dia kata ya ghulam man abuk. Dia kata budak, bapa hang siapa? Budak baru beranak, angkat awak mai. Dia kata ke budak tu, ya ghulam man abuk, bapa hang siapa? Qala fulanur ra'i. Jawab budak baru beranak ni, pak aku, dia kata hak duk belah kambing. Pak aku ar-ra'i, hak duk jadi gembala, dia kata. فأقبلوا حتى جريج يقبلونه ويتمسحون به. Bila dengar macam tu, فأقبلوا على جريج, orang ramai hak tadi perheret dia buat turun, hak peruntuh pondok dia, hak godam dia 3 suku maut ni, bila tengok Juraij tanya budak kecil boleh bercakap, apa depa buat? Yuqabbiluna wa yatamassahuna bihi, pakak peluk, cium dia, hak mana nak dekat nak peluk tak boleh, suar tangan pergi duk rabah belakang, yatamassahuna, pergi duk rabah. Oh, dia ni dahsyat ni, dia boleh buat budak sang ni bercakap, dia ni bukan jalan-jalan orang. Dia molek. Pakat terpa pergi dekat dia ni, yuqabbiluna, siapa sampai dulu peluk Juraij ni, yang tak dia tumbuk, dia tendang, dia terajang, dia macam-macam ni. Dia pergi peluk ni, wa yatamassahuna bihi, hak duk jauh ni pakat duk rabah, boleh pegang rambut, boleh pegang belakang, boleh pegang apa pegang. Pasal apa? Pasal Juraij sudah boleh buat budak yang tak boleh bercakap ni, budak kecil ni tiba-tiba boleh bercakap. Wa qalu, dan kata depa, nabni laka sawma'atak min zahab. Depa kata tak apa Juraij, bab pondok hak kami peruntuh ni kami buat balik daripada emas. Min zahabin, daripada emas. Kami buat balik dekat hang satu rumah daripada emas.
Qala la a'iduha min tin kama kanat. Jurai kata dia kata, buat balik lagu hak sebelum ni daripada tanah. Cukup. Tentang orang pergi Mekah tahun 75 sampai haji penghabis dulu. Rumah jemaah haji yang pergi Mekah tahun 70 ni, tahun 70-an. Dan sebelum tu, rumah buat pada tanah ni. Allah, kita pergi boleh duduk tengok Makkah Tower, boleh tengok Dar Tauhid, boleh tengok Grand Makkah, boleh tengok Al-Massa Hotel. Lah ni tahun 70-an dan sebelumnya dulu, rumah jemaah haji pergi nak buat haji ni, rumah duduk tu tanah. Tanah lagi zaman tu. Ini bukan zaman tu, lagi lama pada tu. Maka rumah kalau kata buat pada tanah itu biasa. Juraij kata cerita meh nak buat rumah pada meh semua tak payah. Dia kata buat balik dekat aku rumah ni min tin kama kanat. Rumah daripada tanah macam hak rumah aku duduk sebelum ni. Cukup takat tu aja. Dia kata aku tak mau lebih-lebih. Fa'alu. Maka dia pun buat balik dekat dia rumah tu. Maka Juraij diselamatkan daripada fitnah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama-ulama hadis mengatakan itu hadis sahih. Dia ada sambung panjang lagi, kita berhenti dekat tu, cerita Juraij saja. Kesimpulan yang boleh kita ambil ialah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sentiasa tunjuk tanda kebesaran dia daripada dulu sampai lah ni, sampai sebelum kiamat. Tuhan tunjuk tanda kebesaran dia macam-macam cara. Di antara tanda Tuhan tunjuk kebesaran dia, budak boleh cakap. Ini tanda kebesaran Allah. Hari ni, cara hari ni, tuan-tuan tengok ni, semalam punya watar berita TV3, dia kata apa? Cuaca dunia tak menentu. Dia kata tanda kebesaran Allah. Cuaca dunia, bukan Malaysia aja, cuaca dunia ni tak menentu. Kemarin satu sahabat email mai dekat saya, kejadian di Saudi. Hujan batu turun di Saudi, besar-besar bola tenis tu. Kalau kena dari kita tak main masjid malam ni, besar bola tenis tu turun sebiji-sebiji. Yang kata hujan batu ni, kereta kawasan yang kena tu, kereta pecah cermin dia jadi macam batu jatuh. Kambing pun kena timpa mati. Manusia dah lari duduklah rumah lah, apa bumbang-bumbang jatuh. Tepi pantai tu berketul-ketul, dia jadi macam ketua tapi bulat-bulat. Satu benda yang tak pernah jadi. Sebelum pada tu Tabuk turun salji. Cuaca tak menentu, tempat yang tak patut main salji dia main salji, tempat hujan batu turun besar-besar. Bola tenis, tempat yang tak banjir dia jadi banjir. Empangan paling besar di dunia dia ada di negeri China, terpaksa buka 18 pintu air, apa-apa. Terpaksa buka. Duk turun main macam apa waterfall Niagara. Duk turun main. Dan yang paling dibimbangi, kalau empangan tu pecah, dia kata jutaan rakyat Cina akan mati. Di cuaca tak menentu. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lain tak dia kata. Semua tu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang kedua, kedudukan ibu. Dia nak beritahu dalam hadis ni, kedudukan ibu tu lebih utama daripada sembahyang sunat. Kalau sembahyang fardu, mak panggil kena terus sembahyang. Tapi kalau sembahyang sunat, mak panggil kena tinggal mak. Kesimpulan yang ketiga, sebagai ibu ataupun bapa, janganlah doa benda tak baik pada anak-anak. Marah macam mana pun jangan keluar kalam tak elok ke anak. Takut itu menjadi doa dan berbetulan dengan masa mustajab doa, jadi apa yang kita sebut. Yang keempat, kerja fitnah mesti dijauhi. Tak tahu betul benar apa, terus cakap lagi mungkin. Kita bercakap sama ada kita menyebar fitnah ataupun kita menyambung fitnah yang orang buat. Tak ada pasal kita susah payah duk buat ibadat tapi jadi dosa. Yang kelima, tanggapan kita belum tentu betul. Tanggapan kita duk anggap macam tu belum tentu betul. Bahkan kerap kalinya salah. Tanggapan
Kita tengok satu benda, kita ada satu tanggapan. Tanggapan kita ni kerap kalinya salah. Jadi berhati-hati dalam nak menganggap sesuatu yang tak baik terhadap manusia. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Madi jilid 2. Muka surat 41. Muka surat 41, kita masuk bab ma jaa fir rajul yansa salat. Itu bab yang datang pada menyatakan laki-laki yang lupa semayang. Ini dia nak main cerita terlupa. Sama ada terlupa tu kerana duk ingat kata semayang dah, ataupun kerana sibuk apa tapi jadi terlupa. Lupa tentang semayang dia. Ketahuilah saudaraku, siapa lupa akan sembahyang ataupun tertidur sehingga luput waktu, maka wajiblah qadanya dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Tadi dia ada sikit kita nak beritahu. Cerita qada sembahyang ni cerita yang wujud dalam mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Hambali dan di kalangan ulama-ulama hadis, depa tak suka guna perkataan qada itu. Mereka menganggap sembahyang semuanya tunai. Maka Nabi SAW berlaku dua insiden. Satu insiden yang pertama ketika Nabi SAW balik daripada perang Khaybar. Perang Khaybar, perang apabila Nabi SAW pergi attack tempat Yahudi. Balik daripada Khaybar tu, semua orang letih. Tidur, subuh tak jaga. Bilal bangkit dulu. Bilal bangkit, matahari dah naik dah cerah dah. Bilal lari pergi dekat tempat Nabi tidur. Beritahu dekat Nabi. Nabi bila tengok dah cerah, Nabi kata dekat Bilal, azan, iqamah dan sembahyang. Dan sembahyang subuh itu dibuat secara berjamaah walaupun sudah keluar waktu. Maka di kalangan ulama hadis dan sesetengah mazhab, dia kata sembahyang itu tunai, bukan qada, dia kata. Mereka tak mau guna perkataan qada kerana tidak ada hadis ataupun ayat Quran menyebutkan sembahyang itu ada qada. Itu alasan dia. Daripada situlah timbul perbincangan yang bermacam-macam ni. Perbincangan yang bermacam-macam. Ada satu sahabat hantar SMS kat saya dan 3-4 hari lepas hantar SMS, dia kata, "Ustaz, saya dulu satu orang yang banyak tinggal sembahyang. Hari ni alhamdulillah saya insaf, saya bertaubat." Dia kata, "Saya tak tinggal sembahyang satu pun. Minta Ustaz bagi tahu kat saya, adakah saya kena qada semua sembahyang yang saya tinggal dulu?" Persoalan tu timbul. Ada jawapan dia di dalam yang kita nak baca akan datang. Sekali lagi kita akan jumpa jawapan dia. Baik. So Syekh Idris Al-Marbawi yang hurai syarah ni, Syekh Idris Al-Marbawi dia mazhab Syafi'i. Maka dia bagi tahu secara jelas di situ, siapa yang lupa sembahyang ataupun tertidur sampai luput waktu, maka wajib qadanya. Dia guna perkataan qada kerana itu yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Okey, di situ. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha." Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lupa sembahyang, maka hendaklah sembahyang dia apabila dia ingat. Hadis dia macam tu. Nabi SAW tak sebut kata barang siapa lupa sembahyang maka hendaklah dia qada. Nabi tak guna perkataan qada tu, Nabi tak guna. Nabi cuma kata apa? Nabi kata man nasiya salah. Siapa yang terlupa sembahyang, falyusalliha idza zakaraha. Maka sembahyang bila dia ingat. Maka di kalangan ulama hadis dia kata sembahyang tu sembahyang tunai, bukan qada, dia kata. Dari segi sembahyang-sembahyang yang kita tinggal dulu, kita kena buat, kata ulama hadis kata kena buat, tetapi sembahyang yang buat tu bukan qada, dia kata. Itu sembahyang tunai, dia kata. Tapi kena buat, bukan kata tak kena buat. Kita ingat-ingat balik, kita akhir balik umur 15. Tu balik betulnya.
Yang hak balik lagi sekali ni, balik semayang tak tinggal tu, balik lagi sekali. Ingat-ingat balik umur 42. Ingat-ingat balik. Betul-betul yang aku tak tinggal semayang ni umur 42. Dulu ni kita duk kata, bukan tak kata semayang, no, duk jual tiket pampir lah apa zaman tu kan. Satu-satu orang punya sejarah, hanya dia dengan Allah yang tahu. Satu-satu orang punya sejarah kan. Kita tu salah pergi duk buka kancing baju, pukul dada, kata kita baik sangat. Semua orang ada aib dia. Aib dia dulu ni Allah tahu, dia sendiri tahu kan. Minta ampun dekat Allah atas hak kita punya lalai-lalai dulu. Minta ampun dekat Allah banyak-banyak. Sudah habis, tak mau cakap banyak benda tu kan. Tapi nak cerita, kata manusia ni dia macam tu. Jadi bila dia kenang balik, dia kata aku rasa 10 tahun daripada umur 15 tu sampai umur 25 keluar universiti, kerja tu barulah aku seingat-ingat aku jaga semayang elok. Sebelum tu macam tu lah. Jadi macam mana cerita? Buatlah hak mana yang kita tinggal itu kita buat. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang lebih mengetahui. Taubat sahaja tidak memadai. Diikut serta dengan taubat itu dengan azam untuk tak buat dah benda tak elok ni, dan kita tunai balik hak mana hutang-hutang kita yang dulu-dulu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam mazhab Syafi'i, dia bersandar kepada hadis Nabi kata fadainullah ahaqqu an yuqda. Maka utang kamu dengan Allah itu lebih utama kamu bayar. Maka dalam mazhab Syafi'i dia kata utang dengan Allah ni kalau tinggal semayang, makna kita utang dengan Allah, kita kena bayar. Dalam mazhab Hambali, di sisi ulama-ulama hadis pula, dia kata hadis tu berkaitan dengan haji, tak boleh dikiaskan dengan sembahyang. Dia kata begitu pula. Itu perbahasan ulama. Yang pentingnya apa tuan-tuan? Kita ada tinggal banyak dulu, takat mana termampu kita buat balik. Tuan-tuan, kalau kita hutang dengan manusia pun pakai minta ampun, minta alai, tak apa. Minta ampun, minta alai lah, tak bayar-bayar juga. Kalau ada terlebih sekurang, sekupang, dua kupang daripada kita bayar ni, kita minta alai. Tapi hak pukai tu, hak 5,000 hutang kena bayar lah. Begitu. Baik. Dia kata At-Tirmizi, dan ada riwayat pada bab ini daripada Samurah dan daripada Abi Qatadah. Dan bermula hadis Anas itu ialah hadis yang hasan lagi sahih, dan diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib bahawasanya berkata dia pada laki-laki yang lupa sembahyang ataupun tertidur, kata Sayyidina Ali, sembahyang ia akan dia pada waktu ingat, sama ada ingat di dalam waktu sembahyang ataupun di luar daripada waktu sembahyang. Dan ialah qaul Ahmad dan Ishaq. Dan diriwayatkan daripada Abi Bakar bahawasanya tidur dia daripada sembahyang asar, maka jaga dia waktu masuk matahari, maka tiada sembahyang dia sehinggalah habis terbenam matahari. Dan sesungguhnya telah berjalan satu kaum daripada ahli Kufah kepada ini, dan adapun ashab kita, maka berjalan mereka itu pada qaul Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Itu dia. Di dalam sahih Bukhari dan di dalam sahih Muslim, hadis Ali bin Abi Talib, dia kata apa? Siapa yang tertidur ataupun terlupa semayang, bila dia teringat, at the moment dia teringat, masa tu juga dia semayang. Walaupun ada amalan di kalangan beberapa ulama, dia kata kalau dia terlupa semayang asar, dia teringat balik waktu tu matahari tengah duk terbenam, dia tunggu sampai matahari habis terbenam baru dia semayang. Pasal apa? Pasal waktu matahari tengah terbenam itu waktu haram semayang. Maka dia teringat waktu tu dia tak semayang, dia tunggu sampai habis terbenam baru dia semayang. Tetapi yang sahihnya di sisi mazhab Syafi'i, tak kira waktu mana kita teringat, kata kita tak semayang asar lagi, matahari tengah terbenam ke, baru nak terbenam ke apa ke, semayang masa tu. Itu yang sahih di sisi mazhab Syafi'i. Maknanya apa? Balik kepada hadis tadi, man nasiya salah, siapa yang terlupa semayang, falyusalliha idza zakaraha, dia hendaklah semayang apabila dia ingat. Kalau lena, waktu dia jaga tu matahari naik dah ke apa ke, ambil ayat semayang.
kita dah ni jaga rehat hari tak kerja, jaga juga tengok cerah dah. Saya kata terlepas lagi tak apa, sebelah lagi semayang. Oh lucu. Kan? Jaga tu dah cerah dah, cerah. Allah dia kata terlepas lagi dia kata. Terlepas lagi. Itu macam mana? Pimai-pimai waktu habis dah dia kata sat lagi. Sambung tidur pula. 10 sat lagi pula bangkit nak sembahyang subuh. Itu menyalahi nas hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dia kata masalah qada sembahyang yang luput dengan uzur ataupun tiada uzur. Ini perbincangan dia. Dia tak sembahyang ni adakah kerana uzur ataupun tak uzur, saja-saja tak sembahyang. Adakah kena qada juga? Kata Imam Nawawi, bermula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha. Siapa yang terlupa sembahyang, maka hendaklah dia sembahyang apabila dia teringat. Itu menunjukkan wajib qada sembahyang fardu yang luput. Itu dia. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata siapa yang tinggal sembahyang, dia wajib kena qada. Sama ada tinggal itu kerana uzur seperti tertidur ataupun lupa, ataupun tertinggal itu dengan ketiadaan uzur saja tinggal, tak kira. Kena sembahyang serta-merta. Saja tinggal. Contoh saja tinggal macam mana tuan-tuan? Contoh saja tinggal di Mekah buat haji ataupun buat umrah ke apa-apa, perjalanan balik tu waktu subuh atas kapal terbang. Oh, bukan sikit jemaah haji, orang yang buat umrah tak semayang subuh tu dah. Tak semayang. Tawaf sampai rebah-rebah. Masa duduk di Mekah tu, naik kapal terbang balik tak semayang. Dia kata tak apa, kita buat ra'i waktu dia kata. Ra'i waktu sampai sana ni kita semayang. Tak ada, tuan-tuan. Tidak ada nas dalam Quran, tak ada. Dalam hadis yang sahih pun tak ada cerita sembahyang ra'i waktu ni, tak ada. Dalam kitab kitab lama ni ada, saya pun biasa jumpa, tapi tidak ada nas. Tuan-tuan kena ingat satu, ibadat dia mesti bersandar nas. Ibadat tak boleh reka, tak boleh cipta. Ibadat mesti ada nas. Lebih-lebih lagi ibadat khusus, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, ini ibadat khusus. Macam mana Nabi tunjuk, macam tu kena buat. Tak boleh hidup ejah-ejah, hidup reka-reka, tak boleh. Contoh kita kata dalam bab Nabi SAW buat umrah. Nabi SAW buat umrah. Nabi bila dia sampai dalam Masjidil Haram tu, ni hak Nabi buat yang dicatatkan dalam hadis, yang direkodkan dalam hadis. Nabi SAW bila dia masuk aja dalam kawasan Masjidil Haram tu, Nabi masuk saja, Nabi terus pergi dekat Hajar Aswad. Sampai di sana Nabi kucuk. Kemudian Nabi kenakan dahi dia di Hajar Aswad. Lepas tu Nabi pun mulakan tawaf. Lepas pada kucuk dengan kena dahi tu, Nabi mula tawaf. Dan tidak ada nas yang terang mengatakan bacaan apa masa Nabi tawaf, tidak ada. Ada dalam buku panduan haji umrah tu dicadangkan oleh alim ulama. Tidak ada dalam nas Nabi baca apa-apa, tak ada. Bacalah apa pun, nak baca ayat Quran ke, nak zikir ke, nak apa ke, boleh. Tawaf. Bila sampai di rukun Syami, Nabi SAW doa, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Bila sampai di rukun Yamani, Nabi angkat tangan. Lepas tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bila sampai di Hajar Aswad, kalau ada kesempatan, Nabi pucuk, Nabi kenakan dahi dia. Kemudian Nabi jalan. Ataupun Nabi sampai di Hajar Aswad, Nabi tak pucuk, Nabi suar tangan. Sentuh Hajar Aswad, Nabi pucuk tangan. Lepas tu Nabi terus jalan. Ataupun Nabi tak boleh nak merapati Hajar Aswad, daripada jauh Nabi angkat tangan, Bismillahi Allahu Akbar, tanpa pucuk. Lepas tu Nabi jalan balik, round yang kedua. Sampai dekat rukun Syami, lepas Hijr Ismail tu lagi sekali Nabi baca, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Sampai di rukun Yamani, Nabi angkat tangan. Kemudian Nabi kata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian sampai di Hajar Aswad macam tadi juga.
Kalau boleh kucuk-kucuk, boleh kena dahi-dahi. Kalau tak ada, Nabi sentuh, Nabi kucuk tangan. Kalau tidak, gitu saja, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi jalan lagi sampailah 7 pusingan. Bila habis 7 pusingan tu, Nabi berjalan menuju ke makam Ibrahim. Nabi baca, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nabi pergi belakang makam Ibrahim, Allahu Akbar, sunat tawaf 2 rakaat. Lepas itu Nabi berjalan pergi berbetulan dengan multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Nabi minum air. Nabi baca doa ketika minum air Zam-Zam, duk tengok Kaabah tu, Nabi baca doa yang ada kita duk baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilman wasi'an warhab. Baca. Lepas itu Nabi berjalan menuju ke Safa untuk nak buat sa'i. Nabi sampai di Safa ni, Nabi naik sikit ke atas bukit tu, Nabi tengok ke arah Kaabah dan Nabi berdoa apa-apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi turun berjalan. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Nabi baca. Macam itulah 7 kali. Bila habis, Nabi gunting rambut. Nabi bercukur. Sahabat tanya, bila Nabi berdoa kepada orang yang bercukur, sahabat yang sayang remeh ni kata, gunting saja tak doa ke? Nabi doa kepada orang yang cukur. Sahabat ni kata lagi, kepada kami yang gunting ni tak ada doa ke? Nabi doa lagi kepada orang yang bercukur. Sahabat kata, ni kami hak repair rambut sikit-sikit tak ada, barulah Nabi doa dekat mereka. Maka ulama ambil kesimpulan, cukur itu lebih afdal, lebih aula daripada sayang remeh. Itu ibadat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Itu yang hadis rekodkan macam tu. Jadi ini yang kata ibadat-ibadat khusus. Maka yang kita duk baca ni, Nabi SAW ni cerita tentang semayang dia. Nabi SAW dia buat macam mana tentang semayang-semayang dia ni. Kalau uzur, kalau tak uzur, kalau saja tinggal, kalau apa, macam mana nak buat? Dia kata, buat macam mana? Bila teringat kata kita tertinggal, kita kena buat. Jadi, kalau kita ni saja tinggal tanpa uzur, tak boleh. Tak ada cerita kata saja tinggal semayang tanpa uzur ni, tak ada cerita yang macam tu. Kena semayang. Begitu. Baik. Katanya, dan hanya sahaja pada dalam hadis ini dengan lupa supaya mengeluarkan atas sebab. Dan maksud iaitu manakala wajib qada atas yang diuzurkan dia, maka yang tiada uzur itu lebih aula akan wajibnya. Itu dia. Kalau hak uzur pun wajib kena qada semayang dia, uzur macam-macam. Uzur ni contohnya terlena, dia terlupa sungguh, wajib kena qada, apatah lagi hak saja tinggal, tentulah lebih lagi dia kena qada sembahyang dia. Ini yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam nak mewajibkan orang yang tinggal sembahyang ni kena qada sembahyang yang dia tinggal. Begitu. Dan dialah setengah daripada barang yang masuk di dalam bab menjaga dengan barang yang kurang atas yang tinggi. Dan telah syaz setengah daripada ahlu zahir, yakni mazhab zahiri, kata dia tak wajib qada sembahyang yang luput dengan tiada uzur itu. Kerana kata dia bahawasanya qada itu lebih besar daripada keluar daripada bala maksiatnya dengan qada. Mazhab zahiri. Dia kata kalau kita saja tinggal sembahyang, apa nak qadanya? Kita saja tinggal, tak payah qada lah, kita berdosa, kita kenalah dengan Tuhan esok ni. Dia kata begitu. Dan ini salah daripada orang yang mengatakannya, bahkan itu bodoh. Ini dia kata orang yang berpendapat kata sembahyang yang kita tinggal dulu kita tak payah buat balik, itu pendapat yang salah, bahkan itu pendapat orang bodoh. Dia kata begitu. Masalah qada sembahyang dengan segera. Kata Imam Nawawi, bermula kehasilan mazhab bahawasanya apabila luput akan dia oleh satu fardu, wajib qada. Dalam mazhab Syafi'i, semayang kalau tinggal mesti kena qada. Dan jika luput dia dengan uzur, maka sunat qadanya segera dan harus ditakhirkan. Ada qaul yang sahih, dia kata. Kalau orang tu tak semayang tu, luput semayang tu kerana tertidur ataupun terlupa, dia kata, maka sunat segera qada. Sunat, dia kata. Tapi kalau sekiranya takhirkan, itu tak salah, dia kata. Yang penting tunaikan sembahyang tu, jangan terus tinggal tak buat langsung, dia kata. Tapi menyegerakan itulah yang dituntut. Dan dihikayatkan daripada Al-Baghawi dan lainnya akan satu wajah bahawasanya tidak harus mentakhirkan sembahyang itu. Ada pendapat juga dalam mazhab Syafi'i, dia kata tak boleh tangguh dah. Bila kita jaga-jaga, masa tu juga kita kena buat, dia kata.
Dan jika sembahyang itu luput dengan tiada uzur, kalau tak sengaja, wajib qadanya atas segera, atas qaul yang asah. Itu dia. Kena buat segera. Dan kata qil, tiada wajib atas segera, bahkan harus baginya takhir. Pendapat dalam fiqh ni macam tu. Dia ni kata segera, dia ni kata tak apa, dia ni kata tak apa, dia ni kata segera, itu biasa. Tuan-tuan ambil kesimpulan satu, sembahyang tak boleh tinggal. Kalau tinggal tu kerana terlupa ataupun kerana tertidur, jaga-jaga tu kena buat terus. Teringat tu kena buat terus. Dan mana-mana sembahyang yang kita tinggal dulu-dulu, qada lah sekadar yang termampu. Qada, itu kesimpulan apa yang kita baca ni. Dia kata, dan di dalam fiqh al-mazahib al-arba'ah, di dalam kitab fiqh perbandingan 4 mazhab, dia kata wajib qada sembahyang yang luput itu dengan segera, sama ada ia luput dengan uzur ataupun tidak uzur. Melainkan mazhab Syafi'i, maka ialah sebagai kata Imam Nawawi di atas tadi, dan tiada harus takhirkan qada melainkan kerana ada halangan, seperti berusaha bagi menghasilkan rezeki. Bagi orang yang kerja kerana nak cari nafkah, kadang-kadang sampai terlepas waktu sembahyang. Contoh apa tuan? Doktor dalam bilik bedah. Pembedahan ni kalau bypass coronary, bedah jantung ni, dia bukan 2-3 jam. Dia boleh start pukul 10 pagi, dia boleh habis pukul 6 petang. Ni yang kata open surgery. Doktor tu daripada pukul 10 pagi sampai pukul 6 duduk berdiri itulah, dengan pakai apa, teropong, duduk tengok ni orang apa nak peteri, orang apa nak sambung, orang apa nak potong, nak bagi kes yang macam-macam ni, dia kata bagi kes yang macam-macam ni, kalau keadaan tu sampai peringkat tinggal 5 minit nak pergi sembahyang pun tak boleh, maka selesai tak lagi lah baru dia sembahyang. Islam tuan-tuan, yang kata Islam ni dia macam tu. Dia tak ada sampai hang kena tinggal juga, hang kena sembahyang juga. Wah kau ni tak lagi. Amalkan ni kita baca lagi sekali tuan-tuan. Dia kata dan tiada harus mentakhirkan qada itu melainkan kerana halangan. Melainkan ada halangan. Seperti dia kata berusaha bagi menghasilkan rezeki. Doktor ni bukan setakat nak dapat gaji aja, bukan setakat menghasilkan rezeki. Ni kawan ni, keadaan kawan ni duduk depan dia ni. Bypass coronary kan major operation lah. Major lah. Ini pembedahan yang cukup serius. Kira kalau kereta ni bukan grind valve, overhaul. Kan orang Melayu dia kata grembal. Grind valve. Kan? Valve tu dia kena grind balik. Orang dia kata grembal. Kan? Kata bunyi lagu orang putih kan betul lah. Kan? Grind valve tu kira tak major lagi. Overhaul, buat turun enjin sampai tinggal rangka aja kereta tu. Buat turun ni perisi, perlai gasket, buat keluar cuci, ambil kertas pasir, tonyoh apa semua, mana oil seal semua tukang baru. Ni yang kata bedah jantung, yang kata bypass coronary ni, macam tu keadaan dia ni. Dalam badan kita ni bawa keluar, hidup proses. Doktor kata saya pergi sembahyang dah. Allah, kalau kawan tu lagu macam sedang tak sedang sembahyang dulu dia dah. Ni aku macam mana? Tawa dia kata ni attendant boleh tengok tak? Dia kata pergi dah aku. Nah, kalau boleh, jadi doktor boleh jawab soalan ni, kita tak tahu. Kalau doktor kata tak apa ustaz, setakat nak tinggal 10 minit pergi sembahyang boleh, dia lebih arif. Yang tu pulang balik kat dia. Tak boleh kata aku tawakal serah dekat Allah lah, hidup nak mati ni kerja Tuhan, aku pergi sembahyang dulu, Allahu Akbar apa semua, baca pergi cantik-cantik apa semua, bagi salam dulu, zikir pula sikit lagi, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, doa pula buat sambil nak teriak-teriak pula doa. Alamak kata keluarga kawan tu pun teriak sama lagi. Jadi Islam ni tuan-tuan, agama yang sangat bertimbang rasa. Sangat bertimbang rasa. Kecuali kalau boleh ejah kok mana, ejahlah supaya sembahyang itu jangan lepas, dia kata. Tapi kalau terpaksa, dia kata kerana halangan seperti kerana kerja nak mencari rezeki, dia kata, dan menghasilkan ilmu yang wajib atasnya akan sebagai wajib aini, dan seperti makan dan tidur dan tiada terangkat, yakni tiada lepas dosa sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja itu dengan semata-mata qada, bahkan tak dapat tidak hendaklah disertai dengan taubat. Dia kata kalau sengaja-ngaja tinggal
kena bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah banyak-banyak. Sebagaimana tiada lepas qada sembahyang dengan semata-mata taubat. Taubat saja tanpa qada sembahyang yang kita tinggal tak lepas. Mazhab Syafi'i kata macam tu, tak lepas. Kalau tuan-tuan tengok di Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun, bila imam naik pergi sembahyang, jadi imam, polis escort tak sembahyang. Tak sembahyang bukan makna dia tak sembahyang, tak lagi dia sembahyang. Tapi masa imam menjadi imam sembahyang tu, dia patut diri depan tu. Tengoklah nanti bulan puasa dia buat siaran terus menerus sembahyang tarawih di Masjidil Haram ke, ataupun siaran terus menerus sembahyang Jumaat ke apa ke. Polis yang escort imam masuk pergi nak sembahyang ni, polis tu 6 orang tu dia patut diri depan. Pasal apa? Atas faktor keselamatan. Takut ada syekh mana ke dalam tu lompat pergi, dia buat lagu dulu. Buat dekat Sayyidina Umar dulu pergi cacak pisau atas belakang ke apa ke dia buat tunggu. Pada ada duduk tengok keliling. Tengok je. Nampak? Di sana pun dibuat begitu. Pasal apa? Atas faktor keselamatan. Sekali orang habis semayang, dia pernah orang semayang. Benar orang tak pergi semayang lah. Begitu. Itu yang ditunjukkan dia kata. Bahkan maulah dengan qada, kerana bahawasanya setengah daripada syarat taubat itu ialah meninggalkan daripada perbuatan dosa. Dan orang yang taubat dengan tiada qada itu, tiadalah dia orang yang meninggalkan daripada dosa. Dia kata kalau kita sekadar astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, aku ingat-ingat balik aku semayang baru tahun lepas lah yang buat sembahyang elok ni. Sebelum tu berapa puluh tahun aku sembahyang ni lah. Astagfirullahalazim. Imam Syafi'i kata tak cukup. Astagfirullahalazim, bertaubat, teriak-teriak tak cukup. Imam Syafi'i kata, hang tak sembahyang tu, hang kena buat balik. Minta ampun, sembahyang kena qada, kata Imam Syafi'i. Baik. Sekali lagi kita tengok lagi kasar lagi. Dia kata apa? Dan haram pada mazhab Syafi'i atas orang yang ada atasnya beberapa sembahyang yang luput, yang wajib qada dengan segera itu, bahawa ia mengerjakan sebarang sembahyang sunat, sama ada ia sunat rawatib ataupun lainnya. Itu fatwa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia kata orang yang daripada umur akil baligh sampai umur berapa duk tinggal sembahyang ni, selagi dia tak qada sembahyang fardu hak dia tinggal ni, selagi itu dia tak dibolehkan buat apa-apa sembahyang sunat. Bayar dulu hutang tu dengan Tuhan, dia kata. Clear yang tu semua baru hang buat hak sunat, dia kata. Sebab hak tu hutang. Hak ni sunat aja. Kita hutang orang, tak bayar lagi, duduk sedekah, tolong orang miskin sana, tolong anak yatim sini. Agama tak suruh itu. Agama kata api bayar dulu hutang tu. Hak tu wajib. Hak ni sunat aja. Ini fatwa Imam Syafi'i. Keras fatwa dia sampai macam tu. Sehinggalah lepas dirinya daripada segala hutang sembahyang fardu yang telah luput itu. Itu fatwa Imam Asy-Syafi'i. Bukan ulama dalam mazhab Syafi'i dah. Fatwa Imam Syafi'i sendiri. Dia keluar fatwa macam tu. Nampak? Kalau kita ni duk kata aku mazhab Syafi'i, aku mazhab Syafi'i, kena ikut ni fatwa dia. Mai tang fatwa Imam Syafi'i keras lagu ni, lagu duk lari menyorok oleh tiang. Mai tang lain bergasak dengan orang nak pertahan pendapat Imam Syafi'i, tak boleh macam tu. Nampak tuan? Itu fatwa Imam Syafi'i dalam hal sembahyang fardu yang ditinggalkan. Dia cukup keras dalam hal ini. Masalah dia kata qada sembahyang sunat. Tadi sembahyang fardu. Kesimpulan kepada sembahyang fardu apa dia? Menurut mazhab Syafi'i, siapa ada tinggal sembahyang fardu selepas dia akil baligh, dia ada tinggal, dia wajib kena qada sembahyang tu. Wajib dia kena qada sembahyang tu. Tak kira lepas waktu apa tak kira. Dia wajib kena qada sembahyang tu. Itu fatwa Imam Syafi'i. Baik, lah ni dia kata qada sembahyang sunat. Sembahyang sunat boleh qada tak? Dia kata Imam Nawawi. Imam Nawawi ni dia mazhab Syafi'i. Imam Nawawi dia mazhab Syafi'i. Jika luput oleh seseorang akan sembahyang sunat ratibah, sunat rawatib, qabliyah ba'diyah ni, maka pada qadanya itu ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Bermula yang asah daripada keduanya sunat qadanya. Kerana umum sabda Nabi SAW, man nasiya salat falyusalliha idza zakaraha. Siapa lupa sembahyang, hendaklah dia sembahyang akan dia apabila ingat. Dan kerana ada beberapa hadis lain yang banyak di dalam as-sahih,
seperti qada Nabi SAW sunat zuhur kemudian daripada sembahyang asar, kerana waktu tu membimbangkan Nabi daripada oleh wafdun. Wafdun ni maksud apa ni? Rombongan, delegasi daripada Najran, dan qadanya akan sunat subuh. Sunat qabliyah subuh Nabi tak tinggal. Dia tak tinggal, dia buat. Kalau kata Nabi miss juga, Nabi akan qada qabliyah subuh. Sampai macam tu. Demikian juga berlaku sekali sembahyang ba'diyah zuhur. Nabi habis sembahyang zuhur, Nabi tak ada nak buat ba'diyah zuhur. Ada rombongan daripada Najran. Najran ni negeri Kristian, negeri Nasara yang kuat. Rombongan ni main nak jumpa Nabi. Kerana nak ra'i tetamu main ni, Nabi tak ada buat ba'diyah zuhur. Nabi ra'i mereka sampai masuk waktu asar. Bila masuk waktu asar, Nabi sembahyang qabliyah asar, sembahyang asar. Lepas sembahyang asar, Nabi sembahyang 2 rakaat. Bila Nabi sembahyang, sahabat-sahabat tengok, dia tengok Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, hari itu kata lepas asar tak ada sembahyang sunat. Ini ada pula ke? Nabi kata apa? Aku buat tadi hak ba'diyah zuhur yang aku tak dan buat. Pasal rombongan daripada Najran ni mai, aku tak dan buat tadi, maka aku buatlah ni. Maka hadis itu menjadi dalil kata sembahyang sunat juga boleh diqada. Tuan faham tak benar? Tuan. Kita tak baca, kita tak tahu. Bukan tuan saya pun, kalau tak baca tak tahu. Bila kita baca, tambah ilmu. Yang selama ni kita duk faham lagu ni, bila baca-baca, rupanya lagu ni. Demikianlah ilmu ni tak habis tuan, kita duk belajar. Dan ini adalah sabit daripada hadis Nabi SAW, dan hadis ni ada di dalam kitab As-Sahih. Dia kata dalam Bukhari, dalam Muslim ada hadis tentang Nabi qada sembahyang sunatnya. Baik. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi rajul tafutuhu as-salawat bi aytihinna yabda. Iaitu bab yang datang pada menyatakan laki-laki yang luput akan dia oleh beberapa sembahyang. Syekh ni dia subuh tak sembahyang, lohor tak sembahyang, asar tak sembahyang. Tak lagi lepas maghrib baru karau semua sekali. Maknanya dia tinggal beberapa sembahyang. Zuhur dengan asar ni memang tak sembahyang lah, tak lagi lah. Dia kata aku keluar kerja ni payah dia kata begitu. Subuh dah lagi di rumah, lepas tu dan keluar pergi kerja ni, keluar pergi pejabat ni, dia kata aku pula dengan kerja komen ni, dia kata aku pula dengan kerja ni, kerja nursery pokok ni, dia kata dengan duk main baju atik lembu, baju atik ayam apa semua ni. Aku nak semayang, dia kata bukan senang, nak kena tidur basuh, nak cuci habis segala minyak apa lekat celah kuku, komen tuan-tuan, komen. Dia kata lohong saya lagi cuci siap semua dah, kerja tinggal berapa lama dengan duk cuci ni, ku semayang sesat asar pula nak kena pergi cuci pula, dia kata. Betul faham tak orang kerja macam ni? Kita cikgu tak apa, pegang kapung pegang gaduh pakai kelorong apa betul. Tu pun cikgu tak semayang bekerja. Tu pun cikgu tak semayang bekerja. Nampak? Jadi dia lagu mana? Dia luput beberapa sembahyang fardu. Tahu tinggal beberapa. Zuhur asar tu memang confirm tinggal. Maghrib tak lagi lah. Kadang-kadang dengan maghrib dengan nak balik kerja dengan jam tang tuntang sampai ada rumah pukul 9. Dia qada sekali zuhur, asar, maghrib sekali dengan sembahyang isya ada lagi. Habis-habis tu tak kejung tengok rumah tu lena. Macam mana cerita ni? Dia kata, ketahuilah saudaraku, telah berlaku ke atas Nabi luput sembahyang beberapa waktu kerana berbimbang dengan musyrikin. Ini berlaku kepada Nabi, dia kata. Kita akan tengok hadis ni apa sekali lagi. Kemudian dia qadanya dengan beratur-atur. Nabi tinggal beberapa sembahyang, zuhur, asar, maghrib kata misalnya. Bila nak qada lagi, Nabi ikut dia punya sequence dia. Nabi ikut dia punya aturan dia. Start dengan qada zuhur dulu, lepas tu qada asar, lepas tu qada maghrib. Macam tu maksudnya, dia kata. Maka dengan perbuatan Nabi itulah seseorang yang luput beberapa sembahyang, maka mengqadaklah ia dengan beraturan. Yang ni didahulukan yang dahulu dan dikemudiankan yang kemudian.
Dengarlah hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abdullah bin Mas'ud qala innal musyrikin syaghalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 4 salawat yaum al-khandaq hatta zahaba min al-lail ma syaa Allah. Artinya diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia bahawasanya segala kafir musyrik membimbangkan dan menyebukkan mereka itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perang daripada 4 sembahyang fardu. Dia kata kerana sibuk duk perang lawan orang kafir ni dalam perang Khandaq. Dalam perang Khandaq dia kata Nabi terlepas sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, sembahyang Maghrib sampailah kepada waktu Isyak, dia kata. Maka tak dapat sembahyang pada hari perang Khandaq itu sehingga habis beberapa juzuk daripada malam sekadar yang dikehendaki Allah. Sampai dah malam pun dah lepas Maghrib dah masuk Isyak dah, barulah boleh lega, boleh nak sembahyang. Kononnya macam tu berlaku. Kata hadis tu, fa'amara Bilalan fa'azana, maka kemudian telah habis qadar daripada malam, menyuruhlah Nabi akan Bilal, maka bang ia. Dah malam pun dah nak habis, dah nak mai subuh pula dah. Barulah reda sikit musuh, ancaman musuh apa semua baru reda sikit, barulah Nabi boleh panggil Bilal. Panggil Bilal, Bilal bang, Nabi kata. Sambung hadis tu dia kata, summa aqama fa shalla zuhra. Dia kata kemudian daripada sudah bang, maka Bilal pun qamat, maka sembahyanglah Nabi akan sembahyang zuhur qada di dalam waktu Isyak. Baru sembahyang zuhur, Isyak pun dah nak habis hujung dah, baru sembahyang zuhur. Summa aqama fa shalla al-'asr. Kemudian qamat pula Bilal dengan tidak bang lagi, maka sembahyang pula Nabi akan asar qada. Dia kata summa aqama fa shalla al-maghrib. Kemudian qamat pula Bilal, maka sembahyang Nabi akan qada fardu maghrib. Summa aqama fa shalla al-isya. Kemudian qamat lagi Bilal, maka sembahyang Nabi akan Isyak itu tunai. Dia kata itu kononnya hadisnya begitu. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam qada sembahyang itu dengan mengikut aturan. Dia kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Sa'id dan Jabir, dan kata At-Tirmizi ini hadis, yakni hadis Abdullah ini tiadalah pada isnadnya itu boleh dipercayai. Itu dia main cerita macam tu. Dan kata Ibnul Arabi, bermula hadis ini muttarib. Hadis muttarib ni apa tuan? Hadis muttarib ni adalah hadis yang dikenal pasti dia bermasalah dari segi matan dan dia bermasalah dari segi sanad dia. Bila dicek hadis lain, bila ditengok hadis lain, didapati matan dia ni bercanggah dengan hadis yang sahih. Bila disemak, bila disiasat, bila dicek, dari segi sanad, dari segi rawi yang meriwayatkan hadis ni bercanggah dengan hadis yang sahih. Apabila hadis tu sanad dia pun bercanggah, matan dia pun bercanggah, hadis itu menjadi hadis muttarib. Hadis muttarib ini di sisi ulama hadis dia panggil hadis yang fahish. Fahish maksudnya hadis yang keji dan tidak boleh buat hujah. Yang ni kena pergi kelas lanjutan lah. Saya cerita sepintas lalu aja. Kalau tuan-tuan pergi mengaji di sekolah Arab, mengajilah ilmu mustalah hadis. Dia akan cerita hadis ni apa kategori dia. Kadang-kadang kita kalau nak bertengkar dengan orang, kita duk kata ni hadis ni, kita kena tahu hadis tu sahih ke tak. Kalau dia tidak sahih, adakah dia hadis hasan? Ataupun kalau dia tidak sahih, dia tidak hasan, adakah dia hadis dhaif? Hadis dhaif ni pula banyak kategori. Kita kena tahu yang tu, baru kita boleh cekang orang nak cekang orang. Kalau tidak, kita berhujah dengan hadis dhaif, ataupun kita berhujah dengan maudhu', dengan benda yang didakwa kata hadis, sebenarnya bukan hadis. Kita pergi duk cekang dengan orang, kita buang masa. Ini benda ni kita kena faham. Baik. So hadis yang kata Nabi terlepas semayang Zuhur, Asar, Maghrib sampai 3 semayang, sehinggalah waktu Isyak baru Nabi qada ketiga-tiga semayang tu, hadis itu hadis muttarib, hadis yang tidak boleh dibuat hujjah, bahkan bercanggah dengan hadis yang sahih. Hadis yang sahih kata apa? Nabi terlepas semayang Asar sahaja, satu saja.
Nabi terlepas semayang asar sahaja, bukan 3 semayang seperti yang disebutkan ini. Tapi dalam Sunan At-Tirmizi dia masuk juga hadis ni, dan dia bagi tahu dekat kita kata hadis ni tak boleh diterima. Maka kita kena faham di situ. Perang Khandaq, tuan-tuan. Kalau hari ni tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan pergi ziarah di Madinah, masa di Madinah tuan-tuan akan pergi melawat satu kawasan dia panggil Masjid 7. Masjid 7, di situlah lokasi perang Khandaq ataupun disebut sebagai perang Ahzab. Perang Khandaq tu perang Ahzab lah, sama. Di kaki bukit tu kita selalu tak turun, kita pergi atas baik, kita akan tengok daripada atas baik, nampaklah pondok-pondok, sebiji, 2 biji, 3 biji, ada 7 biji pondok. Yang tu yang dia kata ziarah Masjid 7, dia tulis dalam tu. Ziarah Masjid 7 ni ceritanya kita pergi di lokasi tempat berlaku perang Khandaq. Kita sampai di sana, 7 tu bukan masjid, 7 tu ialah pos tentera yang Nabi letak sahabat dia, seorang duduk di pos ni, seorang duduk pos ni, seorang duduk pos ni, berkawal semasa nak jadi pedang, semasa nak jadi perang Khandaq ni. Dia bukan masjid, nama aja orang panggil Masjid 7. Tu duk heran lah, teh baik ni buat masjid alus ni, nama yang orang bukan masjid, bukan masjid, dia pos tentera semasa berlaku perang Khandaq. Di kaki bukit tu, kalau tuan-tuan turun lah, kalau tuan-tuan turun daripada Baih pergi ke kaki bukit yang ada Masjid 7 tu, di kaki bukit tu tuan-tuan akan tengok batu-batu tajam. Nabi pilih bukit tu di antara sebabnya kerana batu tajam ni. Batu tajam tu dia ada di belah barat dan dia ada di belah timur. Batu tajam tu dia panggil, dia ada nama, dia panggil Al-Harrah Al-Gharbiyah, Al-Harrah Al-Syarqiyah. Batu tajam. Tajam tu bukan kata kaki manusia nak pijak sakit. Menatang kenderaan pun tak boleh pijak batu tu. Kalau pijak jatuh. Maka Nabi sengaja memilih lokasi itu untuk digali parit. Selepas daripada batu tajam tu buat parit, supaya ada 2 pertahanan. Satu, parit tu sebagai satu benteng, musuh mai akan jatuh, hak boleh naik tak apa orang ni pijak pula batu tajam, benteng yang kedua. Tu strategi yang disusun oleh Nabi semasa perang Khandaq ni. Kalau tuan-tuan daripada airport Madinah nak mai ke Madinah, ke Masjid Nabawi ni, kita akan lalu sebelah timur apa nama yang kata bukit yang menjadi Masjid 7 punya cerita ni, kita akan lalu ke tepi tu. Ini benda ni semua dia ada cerita dia di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu. Baik, dia kata dan bermula, dia kata yang sahihnya ialah hadis yang akan datang ni. Tadi hadis tu yang kata Nabi terlepas sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib sampai waktu Isya baru Nabi qada semua, hadis tu tak boleh pakai. Hadis tu muttarid, dia kata. Hadis sahihnya ialah yang akan datang ni, iaitu bahawasanya sembahyang yang terbimbang Nabi SAW daripadanya dan sahabat-sahabatnya pada hari perang Khandaq itu ialah satu sembahyang sahaja, iaitu sembahyang asar sahaja, dia kata. Maka dengarlah bunyi hadisnya, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi juga, iaitu an Jabir bin Abdullah anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala yawm al-Khandaq wa ja'ala yasubbu kuffar Quraisy qala ya Rasulullah ma kittu usalli al-asra hatta taghrub asy-syams. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawasanya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata dia kepada Nabi pada hari perang Khandaq, dan jadilah Umar itu sampai nak maki kepada kufar Quraisy yang menghalang mereka daripada sembahyang itu. Sayyidina Umar sampai terlepas sembahyang. Sayyidina Umar sampai terlepas sembahyang asar. Pasal apa? Pasal duk kalut dengan musuh nak attack ni. Apabila terlepas sembahyang asar, dia pergi jumpa Nabi. Dia pergi jumpa Nabi ni, marah dia. Pasal apa? Kerana kafir ni aku tak boleh sembahyang. Marah. Sampai macam tu sekali. Sahabat Nabi terlepas sembahyang dia sampai macam tu. Dia pergi depan Nabi SAW, depan Nabi dia kata, ya Rasulullah, tiada hampir aku sembahyang asar sehingga masuk matahari. Dia kata ni sampai nak maghrib ni aku tak sembahyang asar lagi. Dia kata tak guna betul puak-puak kafir Quraisy ni, dia kata. Begitu. Sambung hadis tu, dia kata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi in sallaituha
Maka sabda Nabi SAW, wallahi, demi Allah, tiada aku pun sembahyang akan dia. Nabi kata Umar, bukan hang saja, aku pun tak dan sembahyang. Ni dah maghrib dah ni. Umar dia ingat dia seorang saja tak dan sembahyang. Pasal dia kalang kabut dengan musuh ni, dia ingat dia seorang tak dan. Nabi kata, wallahi ya Umar, wallahi, aku pun tak dan juga. Tuan nampak? Macam cerita sahabat lapang lah, pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, kata lapang, angkat baju, angkat tengok, duk sendai batu sebiji di perut, ikat dengan kain. Nah, abang kata lapang. Nabi tak kata apa. Nabi angkat baju Nabi, tunjuk-tunjuk 2 biji batu, Nabi ikat di perut Nabi. Tak kata apa dia. Tak kata apa. Dia buh sebiji kan, Nabi buh 2 biji. Makna kata Nabi lagilah menahan lapang daripada hangpa ni. Begitu ceritanya. Baik, sambung hadis tu dia kata qala fa nazalna buthan fatawadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawaddana fa shalla Rasul sallallahu alaihi wasallam al-'asr ba'da ma gharabat asy-syams. Maka katanya turunlah kami di tempat yang bernama Buthan. Daripada situ bertolaklah daripada Khandaq ni. Khandaq ni akhirnya tak jadi perang. Pasal apa? Allahu akbar ribut. Allahu akbar ribut, lari lintang bukang musuh ni. Maka tak jadi perang Khandaq ni. Tak jadi. Di sinilah yang Nabi bila sahabat dok korek tarik kan. Sahabat dok korek jauh tuan. Kalau tuan-tuan pila ni pergi tengok kawasan yang sahabat korek tarik tu. Jauh. Tengah panas pula dok korek tarik ni. Nabi pun turun dalam tu korek sama dengan mereka. Duk korek, pasiak tu pula kena hangkut atas belakang, pergi buang di satu tempat lain pula. Dalam keadaan orang Islam tak apa orang pun buat kerja tu. Nabi ni bila dia main tengok sahabat tu buat kerja ni untuk Islam, Nabi kata apa? Nabi kata la Aisha illa Aisha al-akhirah. Nabi kata tidak adalah kehidupan melainkan hidup sebenar itu ialah akhirat esok. Nabi kata tak apalah, apa buatlah. Susah sikit tak apa dalam kehidupan ini, tapi kita akan senang dalam kehidupan sebenar di akhirat esok ni. Yang tu yang kemudian dibuat sini kata nasyid oleh budak-budak sekolah Arab tu. Al-Aisha, la Aisha illa Aisha al-akhirah tu. Itu adalah sabda Nabi kepada sahabat yang duk korek tarik ketika perang Khandaq. Itu dia punya cerita macam tu. Baik. So kata Sayyidina Umar, bila dah macam tu, mereka pun turun daripada kawasan Khandaq ni pergi satu tempat yang bernama Buthan. Maka mengambil wuduk Nabi SAW dan kami pun mengambil wuduk sama. Maka sembahyang Nabi SAW akan asar. Kemudian daripada telah pun masuk matahari. Dah maghrib dah, baru Nabi sembahyang asar. Maknanya sembahyang asar itu qada, di luar waktu dah. Nabi sembahyang dulu asar yang ni, summa kata dia, summa shalla ba'da al-maghrib. Kemudian barulah Nabi sembahyang akan sembahyang maghrib. Itu dia. Qada tu dulu bagi siap, lepas itu baru sembahyang maghrib. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih dan dikeluarkan dia oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Maka dengan dua hadis ini diketahuilah bahawasanya Nabi SAW mengqada sembahyangnya dengan mengikut aturan. Yakni waktu yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Itu yang Nabi SAW buat. Kemudian lepas itu dia ada lagi, kita tengok bulan depan, InsyaAllah. Bulan depan dia mai qada sembahyang yang luput dengan beraturan, dia nak ulang yang tu juga. Lepas itu mentakhirkan sembahyang dengan sengaja, apa hukum dia akan buat sikit perbincangan. Kemudian dia nak umai pula hadis Nabi ini, kadang-kadang dia berbagai-bagai, macam mana kita nak muafaqahkan hadis itu. Kemudian dia nak cerita tentang sembahyang qada kena qamat ke adakah. Tadi hadis kita dah baca dah, sembahyang qada kena qamat dah. Qamat itu sunnah. Walaupun sembahyang qada mulakan dengan qamat itu sunnah. Dia macam tu. Kemudian menyenangkan duka cita hati sahabat. Macam mana Nabi ini dia menenangkan sahabat yang duka cita. Tentang kita akan jumpa hadis lepas ni. Dia walaupun tajuk ni nampak senang tentang cerita bab sembahyang. Tapi tuan-tuan sendiri dengar macam mana banyaknya benda yang kita tak tahu berkaitan dengan sembahyang. Dia akan mai pula saat ini cerita tentang permulaan azan ni, cerita permulaan azan, macam mana satu sahabat
satu sahabat yang pada mulanya dia bila orang bang dia ajuk. Yang kata dia ni Nabi duduk sana dengan kumpulan sahabat yang baru balik daripada perang Hunain. Ni gezek. Nabi duduk dengan sahabat yang baru balik dari perang Hunain. Masuk waktu Nabi suruh bang. Dia ni duduk kumpulan lain, bukan kumpulan sama dengan Nabi, duduk kumpulan lain. Bila dengar sana duduk bang, dia duduk buat ajuk tu. Ajuk bukan ni, ajuk main-main, ajuk parli. Nabi dengar. Nabi suruh orang panggil dia mai. Bila Nabi panggil dia main depan Nabi. Nabi suruh dia bangkit berdiri. Kemudian Nabi ajak dia, ikut apa yang aku kata. Nabi kata kat dia, Nabi tak panggil bagi penampang ke, bagi apa nama, buah siku ke, buah lutut ke, buah tomoy ke, apa tak lah. Nabi panggil dia mai. Nabi kata kat dia pula, Nabi kata, siapa dia yang tadi dengar suara deras sedap kan? Nabi kata, lepas dapat 5 orang. 5 orang tunjuk dia ni. Dia ni ada buat suara ajuk deras tadi. Nabi kata, kita apa hal lain boleh balik. Tinggal dia seorang. Dalam hadis dia cerita apa? Dia cerita. Dia kata betapa benci dan meluatnya aku bila Nabi tahan aku seorang. Lepas tu Nabi suruh aku berdiri, buat aku jadi lagu budak-budak. Lepas tu Nabi cakap, Nabi suruh aku ikut. Dia kata aku punya benci lah bila Nabi buat kat aku macam tu. Nampak orang tak? Dia boleh jadi lagu budak-budak sekolah lah. Bila cikgu tu buat apa-apa, dia meluat kat cikgu lah. Masuk TV3 tu ya. Saya nak mengambil kesempatan pesan kat cikgu-cikgu, jangan duk balun budak. Tapi kalau nak popular, balun sikit masa ni boleh keluar TV. Malam tengok ketua pengarah, bekas ketua pengarah pendidikan Tan Sri Murad Makno. Dia punya statement, dia kata apa semalam. Dia kata bagi dia budak-budak lah ni manja. Dia kata lembek. Dia guna perkataan semalam ni dalam TV, lembek. Dia kata manja. Sampai cikgu tak boleh sentuh sikit balik abang kat pok pula jenis bulldozer nak langgar di sekolah. Baik, akibat dia apa tuan-tuan? Akibat dia anak kita rosak. Dia naik muar, cikgu sentuh sikit dia abang pak dia langgar di sekolah, tak puas hati buat report polis. Siapa rosak? Cikgu tak rosak, dia makan gaji dia tahun depan naik lagi. Cikgu tak rosak. Cikgu bila macam ni punya hal, buat sikit jadi cerita, buat sikit je tu dia hampa punya pasal lah. Aku duk tegur hampa ni pasal aku sayang hampa. Yang aku duk marah hampa ni pasal aku sayang hampa. Yang aku duk sebat hampa sekali 2 kali di belakang ni pasal aku sayang hampa. Kalau aku nak biar hampa nak melingkuh, aku gaji aku tak jejah apa-apa. Ni aku pergi ambil tindakan dekat hampa, aku pun nak kena gantung kerja 2 bulan. Guru jangan melampau, itu pun satu. Tapi janganlah budak-budak pula pergi melampau. Entah nampak? Walaupun saya lah ni bukan guru sekolah dah, tapi semangat tu ada. Pasal kita menghadapi budak-budak yang macam ni. Budak-budak yang macam ni. Dan kita lu boleh tahan juga lah duk skor budak-budak ni. Tapi Alhamdulillah lah kita skor dia. Yang kendiannya bila jumpa kita, dia main tegur lah, ustaz, tak kenal saya lah. Kita pula duk kata kenal tahu mana apa. Dia kata tampak saya sedap dulu buat lupa. Dia kata dulu. Kita pun betul ke Allah minta maaf lah, saya tak pasal. Kata ayalah sedap tampak orang buat lupa. Kita pun ingat dia ni nak cari pasal pula kan lupa ingat balik lah buah 17 nak kepak duk mana apa kalau dia ni kan. Rupanya tak ada. Dia kata baiklah ustaz buatkan saya waktu saya pun beringat balik dia. Baik. Kalau dia rejam teriak tu main muka kita, tuan-tuan nampak dia macam tu. Kita menghadapi budak yang patut nasihat dengar, dia takkan kena dengan cikgu-cikgu ni. Tapi hak jenis nasihat dia nak jadi pasal ni, hak ni yang duk kena ni. Tapi bila kena, pak langgar mai. Bila pak langgar mai tak puas hati, pergi buat report polis. Bila buat report polis, panggil TV main masuk sekolah. Cikgu-cikgu kata apa? Cikgu kata tak apalah, lepas ni hangpa nak buat apa, hangpa buat lah. Masuk kelas, bawa beg pun tak ada isi, tuan-tuan. Anak kita pergi sekolah hari ni, bawa beg tak ada isi. Buku tak ada. Pergi sekolah tu. Waktu perhimpunan pagi tak masuk. Duduk kat kedai, isap rokok lah, apalah semua. Dah habis perhimpunan pagi 8.30, 9 menyusup masuk.
Nak masuk pagar tahan, dia buat begitu pagar buka pintu. Takut kat dia bang. Buat begitu kat pagar buat pintu masuk. Masuk pergi cikgu disiplin tahan tengok ni beg hang bawa apa, buka tengok orang baju, bawa t-shirt gelai dalam beg, buku mana? Bawa gelap-gelap. Cikgu mana? Tak hangat tuan-tuan. Buku mana? Anak belajar ni buku mana? Gelap-gelap kat cikgu. Cikgu mana tak hangat? Cikgu hati plastik tak hangat kan? Tahu ngaji. Cikgu kata sikit, hang ni apa kesudahan hang itu? Pak hang punya susah payah lah cari duit nak bagi hang main mengaji. Guru, tak selalu bersyarah aku. Dia kata kat cikgu dulu. Cikgu mana yang tangan tak naik tuan? Cikgu sakit jantung, tangan tak naik lah. Dia takut sakit jantung dia kena. Hak tak sakit jantung, dia pang bagi sekali lah. Awak hang biadab sangat. Saya nasihat hang, takkan saya tak boleh nasihat? Hang bukan anak murid saya kan? Dia main tengah lagu tu. Jangan buat tu benda tu. Dia orang ni, dia saja-saja dia tak marah. Dia mesti ada sebab yang membina kemarahan dia tu. Kita sendiri mengaku zaman kita dulu, kalau cikgu tibai balik abang kat pak tibai lagi 3 kali. Kita sendiri cakap macam tu. Tapi mai ke anak kita dah ni, kita langgar pergi sekolah. Siapa yang merosakkan anak kita sebenarnya? Semalam Tan Sri Murad Makno, bekas ketua pengarah pelajaran, yang dia berasal daripada guru sekolah. Dia naik pergi sampai pangkat paling tinggi dalam pendidikan ni. Dia cakap apa semalam? Dia kata dia nak bagi ingatkan kepada ibu bapa. Dia kata, tolonglah, dia kata, guru-guru memikul amanah nak bagi anak-anak kita jadi manusia sekurang-kurangnya. Kalau dia tak jadi terpelajar pun dia jadi manusia. Tuan-tuan, kalau anak kita otak tak cerdik pun jangan jadi orang jahat. Kurang-kurang dia reti semayang, dia reti angkat tangan doa kat mak bapak dia. Cukup, maknanya dia jadi manusia. Tapi kalau anak pun tak jadi manusia, apa lagi kita harap tuan-tuan? Dunia pun dia tak ada apa pun tak ada saja. Jadi atas kesedaran itu, kalau jadi apa-apa, elok-elok telefon dulu, tanya sekolah apa hal anak saya ni, lagu mana, dia siasat. Aku itu minta tolong, kata kalau anak saya ni patut-patut ni dia, tapi janganlah sampai jadi apa-apa yang tak elok. Saya hargai kalau guru nak buat bagi anak saya jadi elok. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Cikgu pun merasa amanah tu lagi naik ke belakang dia. Dia lagi nak jaga budak-budak ni. Benda macam ni tuan-tuan, kita kena tengok. Benda kena tengok. Kita mau anak kita jadi elok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dia bantu kita. Cerita dapat anugerah anak yang saleh, anak yang salehah ni adalah anugerah Allah. Tapi kena usaha. Doa satu usaha. Usaha cara dunia ni juga kena buat. Bekerja samalah dengan sekolah. Dengan itu natijah dia, hasil dia kebaikan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan kita dapat apa yang kita hasratkan akan baik pada malam ini insya-Allah. Baik, selepas ini insya-Allah tuan-tuan, dia akan main perbincangan fi salatil wusta annaha al-'asr wa qad qila innaha az-zuhr. Cerita kata sembahyang wusta ni sembahyang apa? Lepas itu dia main cerita fi karahiyatis salah ba'da al-'asr wa ba'da al-fajr. Cerita pasal apa ditegah sembahyang lepas subuh dan selepas asar. Lepas itu dia nak main fi salah ba'da al-'asr. Dia cerita lagi sembahyang selepas asar ni macam mana. Lepas itu fi salah qabla al-maghrib. Qabliyah maghrib ni ada ke tak ada? Kalau ada, apa hadis dia? Kalau kata tak ada, itu pasal apa? Kalau kata dia, kalau nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, pasal apa? Dia semua ada cerita dia dalam hadis-hadis Nabi SAW. InsyaAllah bulan depan kita ada sekali lagi kuliah. Bulan depan insyaAllah ada sekali lagi kuliah. Lepas itu dia dah main puasa dah. Punya cepat masa berjalan, kita dah nak main Ramadan yang lagi satu. So mudah-mudahan kuliah yang bulan depan itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang baik daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا